Al-mujibur rabi', prinsip keselamatan yang keempat, iaitu hifzul lisan, jaga lidah. Jaga lidah. Apa maksud dia? Makna jaga lidah. Baik, cuba kita tengok di sini. Famin wasailin najah wassalamah hifzul lisan wasiyanatuhu min an kulli ma yasu'u. Fa fil hadits an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man najah qala amlik alayka lisanak wal yas'aka baituk wabki ala khati'atik. Cuba tengok sebelah tu, muka surat 54. Di antara jalan-jalan kejayaan dan kesejahteraan adalah jaga lidah dan memelihara lidah daripada segala perkara yang buruk. Lidah ni dia satu bahagian besar dalam diri manusia. Dia perbuatan ni dibagi tiga. Perbuatan hati, perbuatan lidah, lepas tu perbuatan anggota lain selain pada lidah. Makna lidah ni mengambil 1/3 daripada perbuatan manusia. Tu hak ni Imam Syafi'i pun sebut gitu juga. Dan ramai lagi ulama lain. Makna dalam kehidupan kita sebagai manusia yang bergerak, yang aktif ni, bila bergerak tu dia melibatkan perbuatan lah. Ulama Islam bagi perbuatan manusia ni kepada perbuatan lidah, perbuatan hati, perbuatan lidah dan perbuatan selain lidah. Makna lidah ni ambil 1/3 daripada perbuatan manusia. Jadi hak kita bincang pada prinsip yang keempat ni, jaga hak 1/3 tu. Gapo dia? Lidah. Kena tulis hati-hati. Lidah, maksud lidah ni dalam konteks kita sekarang ni adalah sebagai alat komunikasi. Jadi kalau lah ni alat komunikasi ni, gapo dia? Kita kata lidah tu asal. Lah ni banyak kita guna dia alam maya ni. Dia internet. Gapo dia panggil atas talian ni dengan telefon, FB, TikTok dan sebagainya. Hak ni lidah ni kecek tak banyak dah. Sebab dia sudah diambil alih oleh alat moden. Tapi lidah ni maksudnya merujuk kepada penyebaran maklumat. Tu maksud dia nya. Baik, cuba kita tengok di sini. Tadilah terjemah tadi. Di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau berkata, aku pernah tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah sebab untuk dapat keselamatan? Semua kita ni kalau tanya nak keselamatan, sebab yang boleh membawa kepada an-najah, kejayaan di hari akhirat. Nabi kata kepada Uqbah, Nabi kata, mu jaga lidahmu. Jaga lidahmu. Biarlah, apa tu Nabi sebut, wal yasa'ka baitu. Mana hendaklah kamu buat rumah tu biar luah. Hak ni dalam hadis lain, luah tu luah ruangnya tamu. Ni isyarat kepada kita ni bersedia menyambut tetamu. Mana kalau tetamu mari kak, ada tempat nak duduk. Tu zaman dulu tak ada hotel-hotel ni. Jadi anak beranak mari kak boleh tidur selesa. Hak tu termasuk dalam perbuatan pahala besar tu. Bina rumah luah. Dalam hak ni hadis ni dan hadis hak lain hak semakna dengan hadis ni ada dalam kitab Adabul Mufrad tu. Ulama dia kata maksud Nabi subina rumah luah ni untuk kesenangan tetamu lah. Mana bila tetamu mari, kita boleh sambut tamu. Sambut tetamu ni termasuk dalam iman kepada Allah. Dan hendaklah menangisi kerana buat dosa. Menangis ni makna insah lah. Wabki, menangislah kerana buat dosa. Makna menyesal maksudnya. Bahaya tidak orang buat dosa tak menyesal ni. Nak taubat ke mana? Hak berat lagi tak asal bersalah buat. Tu jauh. Tak taubat. Tak taubat lala. Dah tu kalau gitu. Ni menangis ni kepada isyarat kepada taubat. Isyarat kepada taubat. Bila buat dosa taubat. Jadi maknanya Nabi sebut sini 3 perkara. Pertama sekali jaga lidah. Gapo dia maksud jaga lidah tu selepas ni lah. Jaga lidah ni maknanya maklumat yang kita nak sebar tu mesti tepat. Dan kata-kata kita bila kita bercakap dengan orang kena guna kata-kata yang lunak. Jangan guna kata-kata kesat. Itu makna jaga lidah. Maknanya jangan buat dosa dengan lidah. Sebab lidah ni salah satu kita kata anggota yang banyak fungsi dia. Sama ada fungsi sebagai penyebab dapat pahala ataupun penyebab buat dosa. Kena jagalah.
Kalau tak jaga hak tu, muka dia mudah. Lidah bila sebut kecek, bila sebut lidah ni, mana bahagian mudah. Orang Melayu berkata, muka tidak bertulai, tak ada tulai, ke? Mudah benar. Dia pun lembut ya, tapi jangan lembut-lembut pun. Nak kena sebut 4 hari tak, minggu. Ingat semua kadang-kadang tu. Tengok ke muka kau tu, Allah terletah. Sepana, kita ada belakang pengalaman. Ana dulu ingat ni sekolah rendah kita budak-budak ke, enggak budak jatai budaknya tolu ada suruh royak masa budak. Ada seorang ustazah tu. Bukan dia katakan orang, dia kata kau guru kita sekali ngana. Bahasa popok bodoh dia kata. Buat kita terasa ingat kelih. Lama, puluh tahun. Kita duk ngajar kata kita jumpa dia di USM. Dia tua sakit. Tengok muka dia teringat. Oh kata nanti setan ni kata, nyawa mari teringat. Padahal guru kita tu, ustazah kita. Kita pun mari mikir Allah. Jadi gapo dia sepatut kita buat? Ni kita tegur dia, minta maaf dengan dia. Dia tak akan kata bodoh kalau kita ni jenis ju. Jangan tu kita buat tak kena tu. Guru tak ada puas duk saja kata bodoh kan. Oh, nah. Mesti anak murid tolu tu. Nah. Yalah muka kita budak-budak lagu mana noh. Tapi nak ayat ni kalau ada syaitan dia nak ganggu kita, dia teringat tu banyak lagi kebaikan ustaz satunya. Nyata terlitah. Cara syaitan nak ganggu kita. Situlah hadrat kita kena urus diri kita, kena doa kebaikan. Ni peranan syaitan lah tu. Banyak-banyak yang teringat tu. Yang tidak teringat hak molek-molek tu. Baik, tak apalah hadirat. Jadi sini Nabi sebut 3 kawal lidah. Kalau buat rumah biar luas makna untuk tetamu lah. Lepas tu untuk anak-anak. Tu dalam syarah hadis ada disebut dah. Kita tidak nak bicara tu ni. Kita nak bicara kawal lidah tu saja. Dan menangis bila buat dosa biar menangis. Makna bertobat nasuha. Baik. Maka Nabi. Jadi kata-kata Nabi. Selepas ni dia hura lah. Dia hura ni. Hura ni nak ambil obat lidah saja. Faqawluhu amlik alaika lisanak. Tambihun ila ahammiyati siyanatil lisan wa dhalika bi an yanzura al-'abdu fi kalamih fa in kana khaira takallama bih wa in kana bi khilafi dhalik ahjam kama qala sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Ana terjemah sini lalu tengok sini. Jadi kata-kata Nabi dalam hadis tadi amlik alaika lisanak, kamu kawalah lidah kamu. Nabi kata. Kalau nak baca terjemah itu, tak apa belakang cuba tengok muka surat 54. Jadi kata-kata Nabi tadi kawalah lidahmu. Maksudnya apa dia? Hak ni satu peringatan tentang kepentingan jaga lidah. Ni satu peringatan daripada Nabi kepentingan menjaga lidah. Lagu mana nak jaga lidah ni? Caranya ialah seseorang hamba itu memerhatikan kepada patah-patah perkataannya. Jadi kalau hak dia nak kecek tu baik, tak apalah, dia boleh kecek lah. Hak ni lah Sayyidina Ali kata tafakkaru qabla an takallamu. Mu nak kecek tu fikir dulu. Jangan kecek dulu baru fikir. Fikir dulu baru kecek. Ni lah. Jadi mana sebelum kamu mengeluarkan kata-kata, sebelum kamu sebar maklumat, sebelum kamu viralkan sesuatu perkara, fikir dulu. Betul ke? Ada kebaikan ke? Mana akal kena fikir gitu. Kalau ada kebaikan, kamu perkatakan perkara itu. Kamu sebarkan maklumat itu. Kamu dedahkan, kamu viralkan maklumat itu melalui telefon bimbit kamu tu. Tak ada lah hadiah tu. Takut kejut. Ada telefon ramai Nabi. Tak, ni terjemahan sesuai dengan zaman kita lah ni lah. Jangan main hadiah-hadiah. Orang tua pakai smartphone ke 1,800 beli tiket kapal terbang secara online. Dia telefon ke anak dia, mari ambil ayah ni duk mana ke lain. Kejut anak dia. Rupanya dia beli tiket secara online. Dia kata tiket murah kat, dia pakai beli. Ada dululah Asian kan? Ya ada. Mana dia boleh beli melalui online tu? Anak betul tak jual itu tu. Kalau nak beli tiket orang lain je beli. Nak ayahnya main tu orang tua menang. Mati dah dianya. Ni cerita masa anak jadi email dulu. Anak dia cerita kata parut. Dia kata ayah saya saat tu kan. Dia beli tiket kata. Nyata ayak nak pergi KLIA. Nak pergi rumah. Nak ayak dunia lah ni. Jadi maknanya. Semua peringkat daripada kanak-kanak sampai orang tua. Reti guna. Jadi makna proses peranan lidah tu dia lebih luas.
Zaman kita lah ni. Peranan lidah bukan sekadar bercakap dak, tapi penyebaran maklumat berlaku dalam skala besar. Itu yang dimaksudkan. Jadi maknanya lebih mencabar zaman kita dengan zaman Nabi tu. Makna peluang untuk dapat dosa dan pahala tu lebih luas zaman kita. Kena jagalah tu. Sebab dia boleh pergi dua tu. Ke arah kebaikan, ke arah keburukan. Kena jaga molek. Dan kena ingat lidah ni mengambil peranan 1/3 perbuatan manusia. Tetapi jika sebaliknya, makna hak kita nak buat tubik, nak kecek, nak viral, nak sebar ni, sebaliknya, makna tidak ada kebaikan, maka tahanlah. Jangan buat tubik. Sebab duk dalil tak dosa. Maklumat yang salah duk dalil. Maklumat berunsur fitnah ke, prejudis, tapi duk dalil tak tubik. Dia tak bahaya tu. Dia kadang-kadang kalau kita kata auzubillah minasyaitan, dia hilang lagi tu ya. Bila waktu bik tu dia jadi hukum. Bila waktu bik tu dia jadi hukum. Orang cerita kepada kita fitnah, kita kata tak betul ni, ataupun cerita sesuatu yang menyentuh keburukan peribadi, maruah seorang, kita simpan dalam, tak ada sah. Tak ada rasa. Tapi bila waktu bik keluar dalam bentuk maklumat tersebar, tak kira sebaran dalam bentuk macam mana, situlah baru ada hukum. Hak itulah Nabi kata, kena fikir tu setiap patah perkataan kamu nak tubik tu, setiap maklumat kamu nak sebar, kena fikir. Kalau ada kebaikan, tak apalah. Kalau tak ada kebaikan, tahan, simpan. Sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, cuba tambah sikit, sesiapa yang benar-benar beriman. Apa terjemah benar-benar? Sebab ada kana. Itu kaedah dia. Man yu'minu, boleh kalau kata gitu pun. Cuba tengok teks Arab. Man yu'minu billah, siapa beriman, boleh. Buat kana pun boleh ayat ni. Tapi kalau buat kana terjemah dia, sesiapa yang beriman kepada Allah, gitu saja. Tapi bila masuk man kana, sesiapa yang benar-benar beriman kepada Allah, dia jadi makna gitu. Kena tambahlah. Sesiapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik sahaja. Ataupun kalau dia tak boleh nak disiplinkan diri berkata yang baik-baik, liasmu, diam saja. Tak usah kecek lah. Tak usah duk sibuk dengan FB lah, tak usah duk sibuk dengan WhatsApp, TikTok, gapo dia lagi tobik lepas ni tak tahu ni. Tak usah duk sibuk dengan tu. Kalau tidak boleh urus diri, urus lidah dengan baik, tak payah kecek. Itu maksudnya. Ni cara Nabi ajar kaedah nak jaga lidah supaya selamat. Baik. Kemudian cuba kita tengok muka surat 55. Ana baca Arab dia dulu. Fa inna khuturatal lisan azimatun wa man hawlahu wa jinayatahu kabiratun 'alal mar'i wa 'ala dinihi wa 'ala mujtamih wa man hawlahu. Wa lihadza kana al-wa'id fiha shadida kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Cuba tengok terjemahan sebelah tu. Sesungguhnya bahaya lidah itu adalah sesuatu yang sangat besar, sangat berat. Orang panggil kesan buruk lidah ni besar. Orang Melayu pun kata apa? Kerana pulut santai binasa. Kerana lidah badan binasa. Kalau bahasa Arab dia kata jirahatul lisan. Jirahatul apa dia panggil? Maksudnya luka kerana pedang boleh bertaut. Wa jirahatul lisan, luka kerana lidah tidak akan bertaut. Tu. Kalau punya ayat Arab sebut. Lama tak sebut. Mu tak boleh baca lah maya, tak ingat. Maknanya luka kesan daripada pedang dia boleh bertaut, boleh takut semula. Wajirahatul lisan. Tak ingat la yaltafiq gitu. Tapi luka kerana lidah tidak akan bertaut. Ingat siapa mati. Nak ayatnya berat tu. Ni gitulah maksud dia tu. Makna kesan lidah ni sangat bahaya. Dan kejahatan lidah ni sangat besar terhadap seseorang, terhadap agama dia, terhadap masyarakat dan terhadap orang di sekelilingnya. Kerana itu peringatan berkenaan lidah ni
sangat ditekankan dalam agama, sangat keras, syadidah, sangat keras. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya seseorang hamba berbicara dengan kalimah yang jelas padanya, dia akan tergelincir dengan sebabnya ke neraka yang lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Maksudnya apa dia tu? Dia gini maksud dianya, biarlah ana agak sikit sebab dia terjemah itu terlalu harfiah sangat. Maksudnya begini. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha. Maknanya sesungguhnya seseorang itu biarlah kalau dia bercakap dengan satu kalimahnya, mana jelas perkara tu tak betul. Jelas perkara tu tak betul. Dengan sebab satu kalimah. Ini satu kalimah, bukan satu ceramah. Satu kalimah, bukan satu ceramah, bukan satu kuliah, bukan satu waktu bercakap, satu kalimah. Yang jelas salah. Maka dengan satu kalimah tu dia akan terhumban ke dalam neraka. Setara mana neraka yang dia akan masuk dalam keadaan terhumban itu? Luahnya antara timur dan barat. Luahnya neraka yang Allah akan humban dia dengan sebab dia kecek sekalimah. Mana kalimah itu jelas bagi dia, tak betul, tapi dia kecek juga. Menimbulkan kesan buruk pada individu, kepada organisasi tertentu, kepada masyarakat tertentu, dan kepada orang sekeliling dia. Sekalimah. Kalau satu ceramah, maka dia akan masuk neraka. Seluah mana neraka tu? Lebih luah daripada jarak timur dan barat. Abad tu lebih luah, lebih jauh. Maksud abad tu lebih jauh. Setara tu lah. Hadis ni terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Mana hadis muttafaq alaih, hadis sahih peringkat tinggi lah. Baik. Cuba tengok lagi hak Arab dia, muka surat 55 tu. Perenggan yang kedua. Walamma kanatin najatu murtabitan irtibatan wathiqan bil lisan, ta'allaqat jami'u a'dha'il badan bihi fi masiriha. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza asbaha ibnu adam fa innal a'dha' kullaha tukaffiru lisan fatakul ittaqillaha fina fa innama nahnu bik fa in istaqamta istaqamna wa ini wajajta wajajna wa ini wajajta wajajna. Hadis ni dalam Tirmizi, dan hadis ni disiqahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa dia maksudnya? Oleh kerana dikaitkan selamat itu. Bila mana keselamatan itu, nak selamat kena jaga lidah. Nabi sebut begitu. Mana dikaitkan nak selamat itu kena jaga lidah. Kalau begitu keadaannya, maka seluruh anggota badan bergantung kepadanya pada kesudahannya. Jadi maknanya bila Nabi gantungkan nak selamat jaga lidah, orang panggil mafhum dianya seluruh anggota lain ada kaitan juga. Ada kaitan juga. Sebab apa? Sebab kalau masuk neraka dengan sebab lidah, dia masuk neraka sekali dengan tangan. Seorang ni kalau masuk neraka, dia dengan kaki masuk. Kesannya ke lidah. Dia kata, masuk lidah saja sudahlah. Tak boleh gitu. Okey nak kerak lidah buah neraka. Lepas tu tangan tak? Tangan okey, jauh tangan. Tak. Masuk neraka, Nabi sebut tadi dihumban neraka tu jaraknya antara lebih jauh daripada timur dan barat. Dia masuk habis hujung rambut sampai hujung kaki. Tangan kata, kita tak lidah ya, kita tak percaya. Hak lidah sebut tu kita tak percaya pun. Tak. Dia masuk habis dengan tangan-tangan. Tidak kata kena jelek dan masuk neraka. Tak. Kaki duduk luar. Tak. Sebab itulah anggota lain pun bergantung dengan lidah juga. Mana kalau lidah tak selamat, kaki pun tak selamat. Lidah tak selamat, tangan pun tak selamat. Habis jadi tak selamat. Supaya hati juga tu. Baik. Maka Nabi pun kata, maka Nabi pun sebut gini. Apabila seseorang manusia, anak Adam tu maknanya manusia. Apabila seorang manusia berada pada waktu pagi, ni bangun waktu pagi. Sebagai bermulanya aktiviti manusia, bila dia tidur, dia bangun waktu pagi. Baik. Pada waktu pagi itulah. Maka sesungguhnya seluruh anggotanya meminta kafarah kepada lidah. Minta kafarah mana? Minta ganti rugi. Minta ganti rugilah kita. Minta jaminan kepada lidah.
dengan berkata, anggota-anggota lain berkata, kita tak bunyi tangan sebut tu, tapi hakikat Nabi sebut. Mana tangan, kaki, dia kata kepada lidah, bertakwalah kepada Allah untuk kebaikan kami. Wahai lidah, katanya tangan, katanya telinga, katanya mata, wahai lidah, kamu bertakwalah kepada Allah untuk kebaikan kami. Naya kami mu napa Allah tolongna mu ni lidah. Nah, mu bertakwalah kepada Allah wahai lidah untuk keselamatan kami. Maka sesungguhnya kami denganmu. Kami ni duduk sekali denganmu. Kalau mu masuk neraka, pas kami pun masuk. Itu maksud dianya. Jika engkau lurus, kalau kamu betul lidah, kami pun jadi betul juga. Selamat juga kami. Dan jika kamu bengkok, menyimpang daripada kebenaran, wajajna, kami pun turut kena juga. Kami pun jadi belok juga. Apa dia maksudnya? Nak ayatnya kesal lidah ni dia habis, dia merosotkan seluruh tubuh. Dah kalau masuk neraka, dengan tangan-tangan kaki habis. Jadi Nabi sebut sini ni termasuk dalam perkara gaib lah. Mana anggota tangan, kaki, mata semua ni boleh kecek. Dia kata kepada pakak kata pagi buta sebelum buat kerja, sebelum bertindak, sebelum aktiviti, sebelum pergi buat apa-apa, sebelum turun pada rumah tu pesan dah lidah. Hari ni bola buat apa mari. Nah, soalah lidah kata gitu, anggota lain. Sebab kami ni ada kaitan dengan kamu. Kalau mau molek-moleklah kami. Jadi kita tengok sekali tengok supaya hati juga. Tapi tidak sama gitu. Cuma ni nak berjelasnya, nak ayatnya Nabi kata masuk neraka ke lidah. Kalau masuk neraka dengan tangan-tangan, dengan kaki habis licin. Dia masuk seorang. Kita kata satu jasad tu akan masuk. Jadi anggota lain ni minta wahai lidah tolonglah bertakwa kepada. Kalau mu molek selamat habis kami. Tapi kalau mu tak molek habis boleh nyo kami. Nah. Gitulah seolah-olahnya. Baik. Cuba tengok apa ni muka surat 55 tu. Ana baca Arab dia dulu. Fa hifzul lisan wa siyanatuhu milakul khairi kullih fid dunya wal akhirah wa ihmaluhu wa itlaquhu wa adamut tahaffuz fihi sababun lil halak wal khasarah. Sebelah tu. Tak apalah kita ambil sekat-sekat tu. Oleh kerana itu ataupun maka, cuba tengok muka surat 56 terjemah tu. Oleh kerana itu menjaga lidah dan memelihara lidah adalah milak tu tukar, bukan pemilik, punca kebaikan. Milak ni punca. Milak tu mana punca. Milakul khair, bukan milik tu. Milakul khair mana punca kebaikan. Jaga lidah, pelihara lidah supaya dia sentiasa dalam keadaan as-sidq. Dalam hadis lain sebut, kita mesti jaga lidah kita supaya dia sentiasa as-sidq. Benar sokmo, kecek benar sokmo. Itu merupakan milakul khair, punca kebaikan. Sama ada dunia dan akhirat. Bahkan pengabaian terhadap lidah, bahkan wa itlaq ni mana? Bebas tak kawal. Wa itlaqu bebas, kita tak kawal lidah. Dan tidak jaga lidah, itu sababul lil halak, punca kebinasaan. Tak jaga lidah, punca kebinasaan. Baru sambung muka surat 57. Wal khasarah, dan kerugian. Lepas tu ana sambung situlah. Khasarah itu mana kerugian. Walihada hinama dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam usul ad-din wa abwab al-khair li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu fi haditsin tawil khatamahu sallallahu alaihi wasallam biqaulih ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih qultu bala ya nabiy Allah. Ini hadis ni fa akhadha bilisani. Nabi buat gini. Nabi pegang. Fa akhadha bilisan. Nabi pegang lidah, Nabi tarik tu. Itu mana fa akhadha bilisani. Qala kuffa alayka hadha. Fa qultu ya nabiy Allah wa inna la mu'akhadhun bima natakallamu bih. Fa qala thaqilatka ummuk ya Mu'adz. Wa hal yakubbu an-nas fi an-nar ala wujuhim aw ala manakhirin illa hasaidu alsinatihim. Hadis ni sebenarnya panjang, cuma dia ambil hujung. Hadis ni panjang ni, tapi dia ambil bahagian hujung. Cuba tengok terjemah belakang tu, muka surat 58 tu. Bermula di walihada hinama. Kerana itulah ketika Nabi SAW menyebutkan usul agama. Usul agama ni mana? Perkara besar dalam agama yang menjadi punca selamat.
Dan pintu-pintu kebaikan, bila Nabi sebut usul agama dan pintu-pintu kebaikan kepada sahabat besar yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hak ni hadisnya panjang lah. Dia menyentuh banyak perkara, hadis asal ni. Maka di akhir kata-kata Nabi dalam hadis tu, Nabi sebut gini. Tu ana terjemah mudah. Wahai Mu'adz, mahukah aku ceritakan kepadamu perkara kalau kamu boleh jaga hak ni, terjaga habis hak lain. Kalau kamu boleh kuasai hak ni, kamu akan menguasai seluruh kebaikan pada diri kamu. Mu jaga. Ni orang panggil kata kunci. Kalau ana terjemah mafhum kan? Maukah aku cerita pada kamu kata kunci kebaikan? Jaga hak ni baik habis hak lain. Nakkah aku sebut? Ni orang panggil jawami'ul kalim lah. Kata-kata Nabi ringkas tapi besar makna dia. Gapo dia? Mu'adz kata, aku pun kata, ya wahai Rasulullah, memang naklah wahai Nabi Allah. Nak lagi tu kan. Lalu baginda bukan mengambil. Akhadha ni dia ada makna, banyak makna. Akhadha boleh juga makna mengambil, tapi hak ni tidak, memegang. Akhadha lisanahu, Nabi buat gini. Nabi pegang lidah dia. Nabi pegang. Setengah riwayat kata Nabi isyarat pada lidah dia. Tapi hak ni tak. Akhadha bilisan, Nabi pegang lidah dia. Nabi ni pegang guna jari ni. Dia panggil ibham dengan jari telunjuk pegang. Nabi buat gitu. Nabi tarik sikit. Baik. Kemudian Nabi kata, mu kena jaga ni. Mu kena jaga ni. Lidah aku tarik ni, mu kena jaga ni. Nabi kata gitu. Maka Mu'adz pun kata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kami katakan. Maknanya kami ni akan dicah, akan dibicarakan di mahkamah Allah dengan sebab kata-kata kami. Begitu kah? Itu kata-kata Mu'adz. Maka Nabi pun kata kepada dia, sakilat ka ummuk ni, mudah dia kalau terjemah harfiah sakilat ka ummuk, mudah-mudahan mukmu kehilanganmu. Payah. No. Tapi jangan terjemah begitu. Terjemahnya oleh betul dah terjemahnya. Apalah kamu ni Mu'adz? Hatu putan. Apalah. Tahu ke tak? Ana terjemah mudah. Tahu ke tak? Manusia ni banyak jatuh dalam neraka. Dia gini kan? Jatuh dalam dia manusia masuk neraka ni, dia bukan melalui pintu, dia melalui bumbung. Mana dalam riwayat sebut dia dicampakkan daripada lubang atas. Jatuh ke bawah. Dalam setengah riwayat ada setengah orang tu jatuh tu mula-mula yang menyentuh yang mencecah lantai tu adalah punggung. Ada juga menyebabkan terburai, habis pecah punggung. Tu dia ada kesalahan tersendiri. Ada setengah tu jatuh perut dulu, pecah perut. Ada setengah jatuh belakang dulu. Hak ni tak. Hak ni jatuh dia tersembam atas muka. Jatuh muka dulu. Daripada atas tu bila dilempar daripada atas, dihumban dah kita kata. Jatuh tu yang mula-mula menyentuh lantai adalah muka dia. Orang Kelantan panggil sembai. Sembai muka dulu di lantai neraka. Ataupun jatuh atas hidung, muka juga lah kalau hidung pun, ataupun atas hidung mereka. Semua itu berlaku adalah hasil lidah mereka. Maknanya Nabi nak ayat orang yang masuk neraka kerana sebab lidah sangat hina, jatuh muka dulu. Cuba bayangkan tinggi tu, neraka ni ada. Nabi sebut neraka jahanam lah, hak paling standard. Hak paling standard neraka jahanam. Nabi pernah sebut kalau dilempar ke batu daripada bahagian atas, muka atas tu, nak sampai ke asfali minan nar, lapis yang paling bawah, 70 tahun. Fikirkanlah. Tak rasa baca ke buku forensik orang jatuh daripada bangunan? Anda bacalah buku tu. Dia kata kalau jatuh daripada 3 tingkat tu, dia ada kira-kira jatuh kalau daripada 3 tingkat ni dengan ketinggian sebenarnya, kesel pecah pembuluh darah, ngecik darah setara ni. Maknanya orang bahagian forensik dia boleh tahu kalau dalam keadaan tubuh gini mesti jatuh daripada jarak sekurangnya setara ni. Kalau tinggi lagi boleh jadi hancur jatuh tu. Berhancur. Bukan sekadar darah mengecik, daging pun mengecik. Kalau ketinggian tertentu, kalau 3 tingkat pun boleh pecah dah pembuluh darah. Ni neraka ni 70 tahun lempar batu sampai ke dasar dia. Jatuh pula atas muka dulu. Nak ayat hina, orang lagu mana ni kesalahan bersabit dengan gapo ni? Ni kesalahan bersabit dengan tak jaga lidah. Maknanya berat benar lah.
Jadi kena pakat jaga hadirat lidah kita ni. Lidah kita ni kena jaga molek. Kita pun habislah sikit kita pun habis sikit lagi. Oleh kerana itu, cuba tengok muka surat tu. Fayambaghi 'alal mu'min an yahrusa 'ala adami itlaqi lisani fi ma la yanfa'uh. Fa inna as-samta fi mithli hadzal hal salamatun wa manjatun kama sahha bidzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man samata najah. Oh, ringkah ya hadis Nabi. Man samata najah. Gapo dia maksud dia? Oleh kerana itu, ataupun maka menjadi kewajipan kepada setiap orang beriman supaya berjaga-jaga dengan tidak membebaskan lidah dia tanpa terkawal pada perkara yang tidak mendatangkan faedah. Makna dia biar lidah dia kecek, tak ada faedah. Kalau lagu tu sikap dia, tak selamat dia. Sesungguhnya diam dalam keadaan ini adalah lebih selamat. Lebih tenteram, lebih tenang, lebih selamat, sebagaimana riwayat yang sahih daripada Nabi SAW ketika baginda bersabda, man samata najah, siapa diam lebih selamat. Siapa diam lebih selamat. Orang kecek banyak ni tak selamat. Bahkan dalam riwayat orang kecek banyak ni mesti banyak tersalahnya, Nabi kata. Jadi tak usah kecek banyak dah. Gitu. Ni. Jadi minggu depan ni makna lepas raya lah. Lepas raya Nuh, lepas tu. Ni kita akan bincang pula al-mujibul khamis. Prinsip keselamatan yang kelima, Gapo dia? Al-firar minal fitan. Mengelakkan diri daripada fitnah. Jangan buat fitnah, ya, tapi kita kena elak diri daripada fitnah. Ni kita bincang dalam sesi akan datang insya-Allah. Bab yang kelima. Jadi hadirat kena ambil satu poin. Urus minda kita, lidah ni jangan itlak, jangan biar ke dia bebas kita ni, kena kawal. Kalau nak selamat, insya-Allah, kalau kita ikut nasihat Nabi, kita patuh, kita ambil perhatian terhadap nasihat Nabi, insya-Allah kita akan selamat. Begitulah hadirat, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.